Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kita sambung balik kitab kita ni, Fadail Sadaqat, kelebihan-kelebihan sedekah, karangan Maulana Muhammad Zakaria Kandahlawi, Madrasah Mazharul Ulum, Saharanpur, India lah. Jadi sekarang ni kita duk bincang iaitu harta ni hijau dan manis lah. Harta ni hijau dan manis. Harta ini beri dengan rela hati mempunyai keberkatan. Kita lebih kurang dah. Kita baca lah. An Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'atani thumma sa'altu fa'atani thumma qala ya Hakim إن هذا المال خضر حلو فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه وكان كالذي يأكل ولا يشبع واليد العليا خير من اليد السفلى قال حكيم فقلت رسول الله والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا متفق عليه كذا في المشكاة. Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu berkata bahawa beliau telah meminta dari baginda Rasulullah SAW, maka baginda pun telah memberilah. Dia minta kat Nabi berilah. Hakim bin Hizam minta dah. Beliau telah meminta sekali lagi, maka baginda pun beri juga. Lalu bersabda dah, wahai Hakim, harta benda ini suatu perkara yang hijau dan manis. Maksudnya apa? Yang ini mendatangkan keseronokan hati dan keindahan pandangan dah. Indah pandai, seronok jiwa dah. Sedap rasa dah. Gitulah nak hijau dan manis maksudnya. Siapa yang menerimanya dengan sakhawah nafsu, yakni istighna atau perasaan tidak berhajat pada harta tu dah. Itulah maksud sakhawah nafsu dah. Dia tidak berhajat kaya daripada harta, dia tidak temu pada harta, tidak berhajat pada harta. Maka bagi dia diberi keberkatan dalamnya diterima, tapi ada berkat. Dan siapa yang menerimanya dengan isyrah nafsu, isyrah ni tamak halaba seperti mana akan dibincangkan dalam keterangan hadis selepas inilah. Isyrah nafsu, dia berasa tamak melampau nafsu jiwa dia. Temuk kita kata tamak halaba dah. Maka bagi ia tidak diberi keberkatan dalamnya, tak ada berkat dah. Sama banyak, orang ni beli 1,000, orang ni beli 1,000 juga dah. Orang ni beli 1,000 tapi berasa bersyukur pada Allah, tidak gila sangat dah. Dia pun tidak kata nak sipai, nak apa, nak guna macam-macam mikir dah. Dia fikir mungkin sedekah ke ataupun dia tidaklah temuk sangat dah. Tapi hak soal lagi terima tapi rasa israf. Israf nafsu dah. Jadi dia melampau nafsu dia, nak temuk halobo, temuk nampak ke harta dah. Maka tak diberi berkat. Orang tak ada terima 1,000 berkat. Orang ni hak israf nafsu ni terima tak berkat dah. Dan keadaannya seperti orang yang berpenyakit lapar, yang teruskan memakan makanan tetapi tidak mengenyangkan. Itulah contoh orang yang israf nafsu dah. Boleh dah 1 juta, boleh 2 juta, tak cukup macam. Rasuah lagi, gapa lagi, habis harga nak. Rasa tak cukup macam dah. Tangan di atas adalah lebih baik daripada tangan di bawah. Hakim radhiyallahu berkata bahawa beliau telah memberitahu pada baginda, ya Rasulullah, selepas Tuhan saya tidak akan menyusahkan siapa saja lagi dah. Jadi dia tak minta siapa-siapa dah. Lepas ni dah. Ni cara Hakim Hizam. Lepas tu dia tak minta siapa-siapa dah. Apabila Nabi nasihat dia gitu, jadi tak minta derma kau, minta pertolongan kau, pakai dok dah dia dah. Tu cerita Hakim Hizam sahabat Nabi. Keterangan yang ini dari sekarang saya tidak akan meminta dari siapa dalam seumur hidup saya yang masih baki lagi dah. Ni kata-kata Hakim Hizam lah. Dalam setengah-setengah riwayat terdapat sambungan selepas hadis ini bahawa selepas itu apabila Hadrat Abu Bakar radhiyallahu menjadi khalifah, maka beliau telah menyeru Hadrat Hakim radhiyallahu agar mengambil bahagian faid yang beliau berhak untuk mendapatkannya dari Baitul Mal. Sepatutnya adalah kata gaji ke apa ni daripada Baitul Mal dah. Bantuan, tapi beliau telah menolaknya. Kemudian pada zaman Hadrat Umar radhiyallahu pun juga berlaku demikian. Yang ini Hadrat Umar juga telah memanggil beliau untuk memberikan hak beliau dari Baitul Mal, tetapi beliau menolaknya juga. Hadrat Umar telah meminta ramai supaya mereka menjadi saksi bahawa beliau telah ingin memberi hak Hadrat Hakim radhiyallahu, tetapi beliau tidak mahu terima dah. Namun begitu beliau tetap tidak terima apa-apa dari siapa sehinggalah beliau meninggal dunia. Jadi dia tak terima
orang nak beli sedekah dengan hadiah ni tak terima lah. Dia sodi berkali naik ke apa je terima. Masalah ni lah. Masa itu tak saya terima bantuan orang ataupun sedekah ke bantuan orang pun tak saya. Telah diriwayatkan dalam hadis yang lain bahawa suatu ketika bila baginda sallallahu alaihi wasallam menerima harta dari Bahrain, maka baginda telah memberi daripadanya paling awal kepada Hadrat Abbas radhiyallahu anhu. Kemudian baginda Rasulullah SAW memanggil Hadrat Hakim radhiyallahu anhu dalam memberi kepadanya dengan penuh bekas. Beliau telah bertanya pada baginda SAW, "Ya Rasulullah, menerima ini baik bagi saya atau buruk?" Baginda menjawab buruk. Maka Hakim radhiyallahu anhu telah memulangkan pemberian tersebut dan bersumpah bahawa beliau tidak sekali-kali akan menerima pemberian sesiapa pun. Kemudian beliau berkata, "Ya Rasulullah, tolong doakan untuk saya supaya Allah Ta'ala memberikan keberkatan pada saya." Baginda pun berdoa agar Allah Ta'ala memberikan keberkatan dalam pendapatan hasil usaha beliau. At-Targhib. Ini hadis lain lah. Tapi nak nyebutnya, dia walaupun dia tak terima, dia tu berkat dan kau apa tu, mudah lah. Rezeki jugalah. Nah. Hadrat Muawiyah radhiyallahu anhu menukilkan sabdaan baginda Rasulullah SAW. "Jangan mendesak meminta-minta demi Allah siapa meminta-minta apa-apa daripadaku dan hanya kerana ia meminta aku memberi. Dalam keadaan tidak senang hati, maka ia tidak akan mendapat keberkatan dalamnya." Dia meminta mendesak Nabi, siapa Nabi sendiri tak sedar hati, maka kalau boleh pun daripada permintaannya Nabi beri juga, tapi tak berkat jugalah. Walaupun berasal tangan berkat. Tu kata dah nak. Berkat-berkat ni bukan toko, benda apa dan kadang-kadang keadaan kepuasan hati. Kalau benda tu boleh pada orang yang sesuai dengan cara betul, jadi berkat sungguh. Ada setengah orang apa tak ada lah kita kata tak. Beli 1,000 ni orang terima dengan keadaan tak temoh dah. Bersyukur pada Allah, dia tak berasa apa dia telajak ikut nafsu dia rasa guna sekadarnya tidak ada temoh mana. Tak apalah, asal lagi terima dengan israh nafsu dah. Mikir macam-macam ni mak gon ni. Lepas tu berasa tak cukup sama, hak ni tak berkat lah harta dia gitulah. Boleh 1,000 tapi tak berkat lah. Waktu beli 1,000 berkat gitulah, beza je dah. Jadi begitu juga Nabi. Terima daripada Nabi ni bukan semua terima Nabi bekas suntihan Nabi bekas Nabi pegang ke molek belaka. Ada benda hak Nabi dia terima dia bagi lagi tak berkat, lebih tak berkat daripada terima daripada lain . Sebab apa? Kerana Nabi seru hati ko, sebab perut dah. Kerana pok ni mendesak sangat. Hadrat Ibn Umar radhiyallahu anhu menukilkan sabdaan baginda Rasulullah SAW, "Janganlah mendesak semasa meminta-minta. Siapa yang akan menerima sesuatu daripadaku dengan mendesak-desak semasa meminta, tidak akan memperolehi keberkatan dalamnya." Nabi beri juga tapi dia tak terberkat. Walaupun Nabi beri apa yang telah didesak oleh orang yang meminta-minta kepada Nabi dah. Dalam Al-Quran juga telah diberi amaran mengenai perkara ini. Allah Ta'ala berfirman, "La yas'aluna an-nasa ilhafa." Yakni mereka tidak meminta-minta dari orang ramai dengan mendesak besar. Dok minta sedekah. Dah lalu dah. Hadrat Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan sabdaan baginda Rasulullah SAW bahawa harta adalah satu perkara yang hijau dan manis. Sesiapa yang aku akan memberi daripadanya dengan rela hati dan yang menerima itu pun berada dalam keadaan yang baik. Sebagai penerima rezeki, dari segi hak itu adalah benar-benar berhak, namanya berhak terima lah dah. Dan dari segi meminta pun benar-benar berhajat, dia pun berhajat benda tu dah. Dan bukanlah orang yang berpura-pura berhajat. Dan tidak bertamak untuk menambahkan harta dengan meminta-minta, maka ia diberi keberkatan dalamnya. Dan pada siapa yang dan siapa yang aku akan memberikan sesuatu dalam keadaan tidak rela hati dia. Nabi berasa tak hati tak rela dah. Dan ia tidak berada dalam keadaan yang baik. Sebagai penerima, jadi dia macam tak berhak lah. Dan ia menerima dengan perasaan tamak Allah, maka dia tidak diberi keberkatan dalamnya. Tarhib. Keberkatan adalah satu perkara yang besar, bukan kecil-kecil lah. Dan patut dihargai mana dengan adanya keberkatan, benda yang sedikit pun memadai cukup untuk disempurnakan banyak hajat keperluan. Kadang tak nanti ke banyak. 100 berkat, ya adalah jadi cukup dah. 10,000 tak cukup lagi dah. Sebab itu orang kerja setengah tu tak cukup berasa dah. Peristiwa sedemikian sudah dibincangkan sebelum ini juga bahawa satu cawan susu telah mengenyangkan ramai ashabus sufah sebab adanya keberkatan. Dia pernah beri satu mangkuk susu tu bagi ashabus sufah berapa puluh orang dah. Jadi semua boleh minum dalam keadaan kenyang belaka dah. Pelik lah dah. Mujizat lah salah satunya. Tapi nak yang berkat sedekah lagi dah. Pada zaman ini juga kadang-kadang kelihatan contohnya.
Walau bagaimanapun pada zaman ini tidak berlaku seperti yang telah berlaku pada zaman baginda Rasulullah SAW, dan tidak mungkin juga berlaku seperti itu. Tak jadilah siapa tahap pun Nabi dah semakut tu siapa 70 orang, berapa ratus orang makan. Taklah siapa tahap tu dah. Tapi nak nyebutnya ada juga keberkatan ni kalau kita buat macam ni. Tapi pada zaman ini juga kadang-kadang dapati Allah Ta'ala memberikan keberkatan yang begitu besar pada suatu benda sehingga orang-orang yang nampak menjadi heran dah. Berasa tak tahu juga, jadi pelik juga. Bukan Nabi dan manusia, umat Nabi Muhammad. Bukan Nabi Muhammad, bukan Nabi Muhammad SAW, tapi umat dia lah. Tapi boleh jadi perkara yang pelik. Berkat ni, dengan berkat sikit pun cukup. Sikit pun cukup. Berbanding dengannya ketiadaan keberkatan adalah suatu perkara yang begitu malang sehingga pendapatan yang begitu banyak bertambah-tambah pun tidak menjadi cukup untuk keperluan yang bertambah-tambah dah. Ada sebutir kereta nak 2 butir kereta. Lepas tu tambah lagi dah. Kereta ni nak tambah kereta baru pula. Kereta rasa cukup sama dah. Dia berasa jiwa yang mendesak, rasa tak perlu lagi tambah, perlu lagi tukar, macam-macam lah. Contohnya boleh didapati dalam sabdaan baginda Rasulullah SAW iaitu orang yang berpenyakit jau'ul baqar. Lembu lapar, jadi orang yang sentiasa makan lagi dan lagi tapi tidak kenyang-kenyang dah. Terlebab ketiadaan keberkatan ini hendak menulis satu peristiwa yang telah berlaku atas diriku sendiri. Nak cerita dia sendiri pula dah. Maulana Zakaria Ilyas ni. Daripada zaman usiaku yang kecil lagi, aku sangat minat pada pertandingan puisi. Dia minat tanding lah, puisi. Dia minat puisi lah. Oleh kerana bapakku Nurullah Marqadahu dah. Gitulah dia. Nawarullah Marqadahu dah. Tidak membantah perbuatan ke itu. Tidak, ayah dia tak lagi lah dia dah. Sedangkan beliau merupakan bapa yang cukup keras dalam tarbiyah padaku. Ada bak lain kat marah benar dah. Godes selalu beki ayah kepada Maulana Zakaria ni nak. Maulana Ilyas ni. Maka penyakitku itu dapat semakin bertambah dah. Dapat bertambah. Dengan mudah saja dapat aku menghafalkan beribu-ribu syair dalam berbagai-bagai bahasa. Bukan bahasa Arab saja. Bahasa dia berapa bahasa je siapa syair dia dah. Tapi kini kebanyakannya sudah hilang daripada ingatanku, dia kata ni nak. Orang tua dah dia ni cara kita ni. Adalah menjadi tabiatku ataupun permainanku yang paling aku minati ialah apabila di suatu tempat kaum keluargaku berkumpul, maka kami teruskan pertandingan syair. Nak beranak ikut pun. Syair lah tu dia dah macam zaman dulu dah. Kita patuh dah. Kita dalam ni habis dah. Hati lembut tak ada patut-patut ke apa dah menajilan ni. Tapi dulu kat kuat patuh dah. Semasa aku belajar di madrasah, pada satu ketika aku telah pergi ke Kerana dan bermalam satu malam di rumah seorang sepupuku yang bekerja di sana sebagai seorang peguam. Sepupu je peguam ni nak. Beliau juga terlalu minat pada kesibukan ini ataupun berpenyakit ini seperti aku juga. Tak minat ke apa? Syair ke apa? Kehadiranku menyebabkan ramai dari kalangan saudara maraku dan kawan-kawanku berkumpul di sana. Mengikut kebiasaan, kesibukan yang sesia ini telah bermula selepas sahaja salat isyak. Lepas salat isyak agak nak syair lah. Macam balah patung lah. Ya naik angin lah zaman dulu. Tak ada TV, tak ada game ke apa dah. Tapi bila syair tu, balah patung lah bahasa kita kak, berasa naik angin lah. Cokah naik angin lah. Gitulah Maulana Zakaria, Zakaria Ilyas ni. Masa itu musim sejuk. Yang mana pada musim sejuk, malam cukup panjang dan terlalu sejuk lah. Beliau telah menyiapkan 3 liter susu dengan tujuan menghidangkan teh 3-4 kali sepanjang malam semasa pertandingan syair itu. Dia nak berlawan dengan sepupu dia dah. Peguai sepupu dia tapi minat juga syair dah. Bila pertandingan berterusan selama masa yang sedikit saja dan air teh untuk kali pertama pun belum dihidangkan lagi, kebetulan aku keluar sekejap untuk buat hajat kecil ni. Nak buat hajat lah, qada hajat. Maka aku melihat di langit timur satu tanda keputihan seperti sebelum subuh. Aku amat heran dan tidak memahami apakah tanda putih ini. Untuk perlihatkan tanda putih itu, aku memanggil kawan-kawan yang lain dari dalam rumah. Mereka semua pun keluar dan heran melihat apakah tanda keputihan itu di langit timur. Masing-masing mula cuba memberi komen mengenai itu. Maka tiba-tiba kedengaran suara azan dari semua masjid di seluruh bandar. Kekabar dengan azan dah. Barulah kami telah memahami bahawa tanda putih di langit timur itulah tanda subuh sadiq. Subuh dah. Galik punya galik ni tak khabar subuh dah. Sepanjang hari itu aku dalam pemikiran serta keheranan bagaimanakah satu malam yang panjang boleh berakhir begitu sangat cepat dah. Dia bersyair belawai dia. Kokeng patut balas patut syair dia belah syair ni. Tak khabar pas subuh dah. Sepanjang hari itu aku dalam pemikiran serta keheranan bagaimanakah satu malam yang panjang boleh berakhir begitu cepat. Selepas itu sampai sekarang bila-bila masa pun aku teringat peristiwa itu.
Aku terasa satu perasaan yang aneh dan memikir-mikir akan apakah sebabnya. Ketiadaan berkat pada malam tersebut. Tak berkat. Tak banyak kau, tak ada apa pula. Syair mata habis masa dah. Tak ada 2 kali minum air kata tak. Tak ada minum air lagi habis dah. Mata malam tu subuh dah. Masa tu tahulah ada je ke gapo aku tak cara kerja jadi tak kabar-kabar adalah kau. Kini apabila aku teringat malam itu, maka selain kerana aku dapat pelajaran serta kesesalan bahawa selepas mati seluruh kehidupan ini akan terdapat seperti malam tersebut juga. Yang kata jadi mikir, aku dah mati dunia ni setahun ni, lah mikir dah. Besok mata yang habis dunia ni. Tak kabar dia tadi, kabar subuh gitu dah. Hari itu yakni malam terkemudian sepupuku tersebut telah bermimpi bapa beliau Hadrat Maulana radhiyallahu Radiyul Hasan rahmatullah. Orang ni belakang ni walaupun dia pegawai. Anak orang ni juga sepupu dia ni. Dia pun anak orang ni juga Maulana Zakaria ni lah. Tok guru belakang, anak-anak tok guru belakang ni. Yang merupakan seorang warak dan pernah mengaji hadis daripada Qutubul Alam Hadrat Maulana Kangguhi Nawarullah Marqadahu dah. Jadi style sufi ni ada Qutubul Alam istilah dia dah. Ada masalah dari segi sufi tapi ni sendiri Tok Guru ni dia Tok Guru hebat Maulana Gangguhi ni. Dia antara Tok Guru besar lah di India ni lah. Jadi dia ni ayah kepada sepupu dia ni ngaji dengan Maulana Gangguhi ni. Dalam mimpi itu beliau berkata bagaimana orang beragama seperti Maulvi Zakaria. Maulana Zakaria tadilah. Orang pengarang kitab ni dah. Boleh menghabiskan malam dengan perkara yang begitu sia-sia. Jadi sepupu dia mimpi pula dah. Dia raya ayah dia tu. Ayah dia meninggal dah kali dah ayah kepada sepupu dia tu. Maulana Radiyul Hasan lah. Raya bahawa guano lah Maulana Zakaria ni boleh habis malam dengan perkara putus sia. Padahal dia ni orang ni mengaji kuat tiba-tiba kisah ni tak kabar ingat lah. Boleh jadi disebabkan perhatian dan penempuan beliau, maka selepas itu aku tidak pernah melibatkan diriku dalam perbuatan tersebut lagi. Tak dah tanda syair ke patung siapa ke habis malam merah. Tapi untuk keheranan seumur hidup satu malam kerana cukup bagi menakjubkan aku dah. Satu malam tu jadi ingat pasu dah kita kata dah. Boleh ambil pengajaran pasu dah. Daripada peristiwa itu dua perkara telah memasuki kefahamanku dengan sebaik-baiknya. Sehingga tidak ada syak lagi sedikit pun. Satu adalah kisah-kisah orang-orang warak pada zaman kegemilangan yang telah dicatat dalam sejarah bahawa setengah di kalangan mereka mengerjakan solat sepanjang malam. Ada yang telah menunaikan solat subuh dengan wuduk yang diambil sebelum solat isyak dia. Sebelum solat isyak tu ambil dah semaya sampai isyak pula. Semaya tak berhenti. Main-main tak kabar subuh dah. Yang menghabiskan malam demi malam berturut-turut dalam munajat bersama Tuhannya. Kesemuanya adalah tidak sesuatu yang luar biasa bagi mereka. Jadi mereka taklah biasa. Kita luar biasa lah. Kita angkat. Tapi pokok ni orang jenis gitu tak luar biasa. Pasal dia seronok dia. Macam seronok syair ni berpalas pantun atau berbalas syair ni tak. Orang yang gila. Naik stres, naik angin ni. Dia berasa galik ni. Begitu juga orang yang berkhidmat ibadah ni. Naik angin dia tak kabar-kabar tak. Tak berasa berat. Tak kabar subuh. Apabila seorang itu mendapat kelazatan dari suatu kesibukan yang mana ia memberikan penempuan, maka malam tidak lagi dirasainya panjang dan tidur tidak dapat menguasainya. Tidur pun tak nak tidur mana nak. Tak gila ke sesuatu lah. Hak ibadah-ibadah, hak syair-syair, hak catu-catu, hak main game dah. Allah Ta'ala dengan limpah rahim dan kurniaannya telah memberi kelazatan dalam ibadah kepada orang-orang yang warak ini. Maka mereka telah menikmati kemanisan itu dengan sebaik-baiknya. Dia berasa manis, lazat beribadah. Sesiapa yang tidak dapat kemanisan dalam beribadah, maka baginya ia menjadi sukar dan berat. Dia tak manis, jadi berat lah. Nak semaya 2 rakaat apa berat bukan main. Baca Quran sikit pun berat lah. Perkara yang kedua yang telah aku fahami dari pengalamanku tersebut ialah hari kiamat yang panjang seperti 50,000 tahun dunia akan dirasai oleh setengah orang adalah singkat. Seperti satu solat saja dah. Orang yang akhirat lama ni daripada masa lama. Tapi ada setengah hari tu biasa sementara macam semaya. Waktu dalam waktu semaya dah. Satu solat dah. Ataupun seperti masa antara 2 waktu solat dah. Ataupun waktu semaya antara waktu subuh dengan zuhur dengan asar. Ataupun asar dengan maghrib. Tikah masa tu dah. Tidak lama dah.
Betul bahawa orang-orang warak yang oleh kerana tidak ada maksiat akan berada di bawah naungan arasy Allah Subhanahu taala pada hari kiamat dalam keadaan tidak takut dan tidak bimbang, tenggelam dalam kelazatan kerana amalan soleh. Maka tiada syak lagi bahawa hari yang panjang itu akan dirasai amat singkat oleh mereka. Mereka lah, kita tak tahu, tapi naknya mereka tersingkat rasa kerana rasa manis lazat dalam ibadah. Pengalamanku pada malam di hari itu nak apa dah. Tak apalah, kerana menyokong hal ini dah. Pengalamanku di malam itu menyokong hal ini, gitulah dah. Seterusnya hadis lain. An Khalid bin Ali al-Juhani radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man balaghahu an akhihi ma'rufun min ghairi mas'alati wala ashrafi nafsin falyaqbalhu wala yarudduhu fa innama huwa rizqu saqahu Allah azza wa jalla. Rawahu Ahmad bi isnadin sahih wa Ibnu Hibban fi sahihi wal Hakim kadza fi at-Targhib. Hadrat Khalid Ibn Ali radhiyallahu anhu menukilkan sabdaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa siapa yang diberi sesuatu dari pihak saudaranya tanpa ia meminta-minta atau mengharap dengan perasaan tamak laba, maka dia patut menerimanya dan tidak patut memulangkannya. Ini merupakan rezeki dari Allah Ta'ala yang dihantar kepadanya. Rahmat Targhib. Jadi kalau orang beri sesuatu, kita boleh tolak dah. Saudara kita, saya sahabat kita, ke siapa-siapa nak buat kita, ke apa kita tak boleh tolak. Kerana bukan kita minta dah. Bukan dengan perasaan tamak laba. Cuma betul lah. Dia nak baik kita, ke nak merapat silaturahim, nak beri sesuatu hadiah. Terimalah dah. Terima dah. Itu rezeki dari Allah yang dihantarkan melaluinya lah dah. Gitu dah. Keterangan dalam beberapa hadis telah dinyatakan perkara ini bahawa apabila diberi apa-apa sebagai hadiah tanpa meminta-minta ataupun tanpa tamak halaba, maka ia patut terima. Sebab menolaknya adalah seperti menolak dan mengingkari nikmat Allah Ta'ala. Jadi selain daripada serah hati, kalau orang nak beri sesuatu, kita tolak jadi serah hati lah orang nak beri tu dah. Dan selagi masalah ni, seolah ingkar pada nikmat Allah lah. Tolak dan ingkar nikmat Allah pula kalau kita tak terima dah. Inilah sebabnya ulama-ulama yang warak biasanya tidak menolak hadiah yang diberi walaupun hati mereka tidak senang menerimanya. Dah, tak tolak dah. Tapi terima dulu dah. Hadrat Ibn Umar radhiyallahu anhu berkata bahawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberi sesuatu kepada saya sebagai pemberian. Saya telah berkata, ya Rasulullah, berilah benda ini kepada orang yang lebih berhajat berbanding dengan saya. Umar kata, aku tak layak terima Nabi Allah. Daripada beri ke saya baik, beri ke orang lain yang lebih susah. Gitulah Umar nah. Baginda menjawab, tidak, ambillah ini. Apabila kamu diberi sesuatu tanpa kamu meminta-minta atau mengharap dengan tamak halaba nafsumu, maka ambillah ia. Ambillah itu dah. Kemudian jika ingin, gunakanlah ia untuk dirimu sendiri. Dan jika tidak, sedekahlah itu kepada orang lain pula. Dan janganlah bayangkan benda yang tidak diberi kepadamu. Jangan duk membayar, duk ngoyak, nak ke benda hak orang tak beri dah. Itu je tak boleh dah. Kalau orang beri, walaupun ada orang susah, kita terima dulu, kita je beri lepas ni, jadi orang tengah dah. Salim radhiyallahu anhu yang merupakan anak Hadrat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata bahawa kerana hadis ini Hadrat Ibn Umar radhiyallahu anhu tidak meminta apa-apa pun dari orang-orang. Tapi apabila diberi sesuatu, beliau pun tidak akan menolaknya. Beliau tidak akan tolaknya. Peristiwa seperti ini telah berlaku pada Hadrat Umar radhiyallahu anhu. Juga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberi sesuatu kepada beliau dah. Bila telah memulangkan pemberian tersebut, baginda telah bertanya, kenapa memulangkannya? Hadrat Umar radhiyallahu anhu menjawab, Tuhanlah yang telah bersabda bahawa baik bagi kita adalah tidak mengambil apa-apa dari orang-orang. Baginda bersabda, itu adalah hal mengambil dengan meminta-minta. Hak tadi ambil orang nak. Jika dapat sesuatu tanpa meminta-minta, maka itu adalah rezeki dari Allah Ta'ala. Hadrat Umar radhiyallahu anhu berkata, ya Rasulullah, demi zat yang saya di dalam genggamannya, dari sekarang saya tidak sekali-kali akan meminta-minta apa-apa dari siapa pun dan tidak meminta. Jika saya diberi sesuatu, maka saya akan menerimanya. Umar kata gitulah. Hadrat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu telah mengirim sedikit wang dan pakaian pada Hadrat Aisyah radhiyallahu anha. Melalui seorang pembawa, Hadrat Aisyah radhiyallahu anha telah menolaknya sambil berkata, adalah menjadi tabiatku yang mana aku tidak menerima apa-apa dari siapa pun. Tabiat Aisyah dah. Pembawa tersebut hendak balik dan keluar, maka beliau memanggil dia semula lalu menerima hadiah tersebut sambil berkata, aku teringat satu perkara. Baginda Rasulullah SAW pernah bersabda kepadaku, Aisyah, jika engkau dapat sesuatu tanpa minta-minta, maka terimalah ia. Itu adalah rezeki daripada pihak Allah yang telah dihantarkan kepadamu. Mungkin ini adalah peristiwa zaman permulaan. Selepas itu Hadrat Aisyah radhiyallahu anha mula menerima hadiah-hadiah yang ingin diberikan kepadanya. Yang diberi kepadanya. Dalam beberapa riwayat terdapat bahawa harta yang banyak telah dihadiahkan kepada beliau.
oleh sahabat-sahabat radhiyallahu dan beliau menerimanya dan membahagi-bahagikannya sebagai sedekah kepada orang lain. Jadi orang beri banyak ke Aisyah ni nak muka dia isteri Nabi kan dah. Jadi dia terima bukan tolak tapi boleh kena juga habis nak bagi sedekah ke orang lain. Hadrat Wasil Ibn Al-Khattab radhiyallahu berkata bahawa beliau telah bertanya kepada baginda Rasulullah SAW, apakah Tuhan telah bersabda bahawa jangan meminta apa-apa dari sesiapa pun? Baginda menjawab, ya. Mengenai meminta-minta aku telah memberitahu demikian. Tapi jika dapat sesuatu dari pihak Allah tanpa meminta-minta, maka terimalah ia. Ini adalah rezeki yang Allah telah memberinya kepadamu. Hadrat Abu Hurairah juga menukilkan sabdaan baginda Rasulullah SAW bahawa siapa yang Allah Ta'ala memberikan sesuatu tanpa meminta-minta, maka mestilah menerimanya. Sebab Allah lah yang telah menghantar rezeki itu kepadanya. Abid Ibn Umar radhiyallahu anhu Ibn Umar ni antara sahabat yang kuat dalam ibadah ni. Juga meriwayatkan dari baginda Rasulullah SAW bahawa siapa yang dikurniakan suatu rezeki tanpa ia meminta-minta atau mengharap dengan isyarah nafsunya, maka ia mestilah membuat keluasan dan perbelanjaan dengan itu dah. Jika ia sendiri tidak berhajat, maka bolehlah ia memberinya kepada seorang yang lebih berhajat daripadanya dah. Jadi jadi dia terima dulu, tapi tu beri kawan lain pun tak gitulah dah kalau dia tak perlu dah. Abdullah rahmatullah alaih yang merupakan anak Imam Ahmad Ibn Hanbal rahmatullah alaih pernah bertanya pada bapaknya, apakah masuk israf nafsu ni? Melampau dalam nafsu ni tak? Membazir ke tak? Beliau menjawab, engkau membayang-bayangkan dalam hati bahawa isi anu akan beri sesuatu kepada engkau. Jadi kita mau nak. Orang tak beri lagi pun bahasa nak. Bahasa nak tu dia panggil israf nafsu dah. Arti isyarah yang sebenar ialah mengintai-ngintai. Isyarah nafsu bermakna nafsu seorang itu sedang menanti-nanti untuk menerima pemberian orang. Seperti mana Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullah alaih telah berkata bahawa hati berkali-kali berbisik-bisik bahawa orang ini akan memberi sesuatu kepadaku. Inilah sebabnya kebanyakan ulama telah menafsirkan israf sebagai tamak halaba yang mana nafsu berhasrat supaya memperolehi sesuatu benda yang tertentu. Jadi dia nak. Walaupun dia tak minta, kan dia berasa tamak nak tu tak boleh juga dah. Nanti orang beri ke dia dah. Jadi ada masalah, ada basic. Mu ni berhak terima gini ni. Mu nak boleh terima lah. Allamah Aini rahmatullah alaih berkata bahawa setengah ulama telah mengertikan isyarah nafsu tu sebagai tamak yang keterlaluan, dan setengah lagi menyatakan bahawa ianya pemberian dengan tidak senang hati oleh orang yang memberinya. Ada dua maksud. Pertama, dia tertamak dari segi penerima dah. Selagi dia orang pemberi tu tidak senang hati dah. Nak beri pun dia dalam keadaan tertekir ataupun dia berasa tak sedap hati ataupun dia tak puas hati ke ataupun takut malu ke, benda tu juga dikatakan israf nafsu juga. Lepas tu, dalam adab-adab menerima benda-benda yang datang tanpa meminta-minta, Imam Ghazali rahmatullah alaih menulis bahawa ada 3 perkara yang mesti patut difikirkan secara mendalam. Satu, benda yang diberikan. Benda gapo dah. Yang kedua, tujuan orang yang memberi. Dan ketiga, tujuan orang yang menerima dah. Jadi benda ni kena perhati dia. Orang bijak atas kita sebagai Rasulullah supaya bela kepentingan dia. Jadi kena fikirlah, kalau kita tidak dengan sebab itu kita tak kena beri jawab atas ke apa. Jadi benda ni ada unsur rasuah dia. Ya, ni pertama sekali mesti melihat keadaan benda yang diberi, sama adanya yang halal atau haram atau syubhat. Nak tengok dulu dah. Betul ke halal ataukah ini rasuah? Dah. Jika haram atau syubhat, maka mustahak elakkan diri daripadanya. Kalau tak tentu haram lagi, syubhat pun kena elak dah. Kemudian harus melihat apakah tujuan orang yang beri, dengan niat apakah yang beri dah. Walaupun dia kata ikhlas pun, doa ke apa pun, mungkin dia tidak ada kepentingan dia dah. Sama ada yang memberi dengan niat hadiah, yang mana ia ingin menyukakan hati orang dan menambahkan mahabbah, tak apalah, menambahkan cinta kasih sayang dah. Ataupun dengan niat sedekah, ada juga dah. Ataupun untuk nama baik atau dan kemasyhuran, atau sama ada dengan niat fasik yang lain yang penerangannya akan menyusahkan nantinya. Ada macam-macam, nak suruh-suruh pun ada dah. Maka kalau niatnya hanyalah hadiah, maka menerimanya adalah sunnah. Dalam banyak hadis telah diberi galakan untuk memberi dan menerima hadiah. Jadi kita ni molek beri hadiah kepada jiran, kepada anak beranak dah, molek. Syarat adalah yang menerima untuk dibebankan dengan peringatan ihsan. Jika terdapat bebanan sedemikian, maka tidak mengapa jika ditolak. Ada juga tak apa dah. Kalau siapa jadi beban dah.
Kalau jika hadiah pemberian itu banyak dan menyebabkan bebanan ihsan, maka menerima sebahagiannya dan memulakannya baki pun tidak ada mengapa dah. Lebih banyak dah. Sedangkan kita tak habis makan dah. Bazir pula adik kita dah. Kita beri balik ke dia, tak apalah. Salah seorang telah memberi minyak sapi, keju dan seekor beri sebagai hadiah kepada baginda Rasulullah SAW. Baginda telah menerima minyak sapi dan keju, tapi telah memulangkan beri-beri tersebut. Adalah juga menjadi tabiat baginda SAW, yang mana beliau telah menerima hadiah setengah orang dan memulangkan hadiah setengah orang. Ada juga boleh balik kerana ia terasa tak perlu dah. Bagi kau orang yang tak dah, lepas tu takut bazir dah. Takut punah saja. Satu ketika baginda Rasulullah SAW bersabda, aku berkeinginan untuk menolak tidak menerima hadiah sesiapa kecuali orang-orang Quraisy atau ahli Ansar atau ahli Saqif atau ahli Dosi. Jadi keinginan baginda yang demikian adalah berdasarkan satu peristiwa berikut, iaitu salah seorang badui telah menghadiahkan seekor unta betina kepada baginda. Adalah menjadi tabiat baginda Rasulullah SAW yang mana baginda membalas hadiah orang. Maka sebagai balasan baginda telah memberi 6 ekor unta kepada orang badui tersebut. Tapi dia tidak mempuas dengan pemberian baginda itu. Sebenarnya telah mengharap lebih daripada itu lagi. Oh gitu kan. Apabila mengetahuinya, maka sambil berbincang hal itu dalam majlis baginda telah menzahirkan keinginan yang tersebut. Mereka telah dikecualikan baginda untuk tidak menerima hadiah sesiapa adalah orang-orang yang baginda mempunyai keyakinan mengenai keikhlasan mereka. Jadi ada orang berdua ni macam tak ikhlas. Dia beri seekor unta ni, dia nak suruh Nabi balas lebih dah. Pasal Nabi ni temek aja, kalau orang beri hadiah dia akan balas balik. Jadi Nabi pun akan cek dulu lepas ni orang ikhlas ada dah. Kalau ada kepentingan kat, Nabi tak terima. Mengenai tabi'in, mengenai tabi'in juga telah diriwayatkan bahawa mereka menerima hadiah setengah orang dan juga menolak hadiah dari setengah orang. Fantah Ibn Sakhraf Muslim rahmatullah alaih telah diberi satu uncang berisi dengan 50 dirham. Maka beliau berkata, sabdaan baginda Rasulullah SAW telah sampai pada saya bahawa siapa yang tanpa meminta-minta mendapat rezeki lalu dia menolak, maka dia sebenarnya menolak rezeki Allah Ta'ala. Kemudian beliau menerima wanita tersebut lalu mengambil 1 dirham daripadanya dan memulangkan bakinya. Dia bukan tak terima kok daripada 50 dirham tu tak. Dia ambil dulu. Semuanya ambil 1, 49 lagi beri balik ke tu biasa dia. Dia tak terima langsung tak boleh. Nanti terima sikit ni apa dah. Hadrat Hasan Basri rahmatullah alaih juga meriwayatkan hadis ini, tetapi apabila beliau telah diberi 1 uncang penuh dengan dirham dan 1 bungkus pakaian dari kain yang halus dari Khurasan sebagai hadiah, maka beliau telah memulangkan kedua-duanya sambil berkata, sesiapa yang menduduki satu kedudukan yang saya duduki, yakni kedudukan sebagai penceramah yang merupakan asbab hidayah, lalu ia menerima barang-barang begini dari orang, maka ia akan menemui Allah Ta'ala dalam keadaan yang mana tidak akan mendapat apa-apa. Yakni di akhirat ia tidak akan mendapat apa-apa sebab ia seolah menerima balasan untuk kerja-kerja agama. Mereka kata gitu. Wallahualam lah. Tapi Hasan Basri ni pernah jadi gaya benar. Hasan Basri ni walaupun dia tak tasawuf jugalah. Dan dia hadis juga ni. Jadi dia ni juga bukan ulama saja, dia pernah jadi pemerintah. Gaya benar ni. Jadi tak tahulah atas dasar apa. Kalau atas dasar pemerintah terima hadiah takut jadi rasuah. Nak gapo-gapo lepas ni projek kat mudah lulus. Tak terima dah hadiah begitu. Ada kepentingan. Tapi kalau dia sebut sini, kalau dia tak jadi masa dia tak jadi pemerintah, dia mengajar saja tak. Tiba-tiba dia tak terima juga. Dah. Takut hilang pahala dakwah dia. Wallahualam lah. Dia kata begitulah. Kita tengok keadaan lah, tengoklah. Tengok kalau ada unsur-unsur yang boleh merosakkan, tak salah dah. Terutama rasuh ada kepentingan lah. Tapi kalau dia dalam keadaan mengajar ni, tak tahulah tak, orang ibu tak terima ni tak. Kali ada sebab lain. So ada sebab lain, tak jelas sini. Ada sebab lah menyebabkan Hasan Basri ni tak terima dah. Kalau ada benda timbal balas ke apa, dia tak akan terima dah. Hadrat Ubadah radhiyallahu berkata, saya telah mengajar Al-Quran kepada Ashabus Suffah. Salah seorang dari kalangan mereka telah memberi 1 panah kepada saya sebagai hadiah. Saya ingat bahawa ini bukanlah satu harta dan saya boleh menggunakannya dalam jihad dengan Allah. Namun saya bertanya pada baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka baginda menjawab, jika engkau suka dibelenggu dengan api neraka di leher, maka terimalah itu. Abu Daud. Ini ada suri ayat. Tapi ada suri ayat lagi sebut, bukan kes dia ngajar dah. Ibadah ni sebab dia kutip zakat. Ada hak lebih. Ada hak lebih daripada
zakat tu. So tu hadiah untuk dia. Waktu Nabi kata membaca Rasulullah. Kalau hidup rumah, siapa nak beri kamu gapa-gapa dah. Tapi tak tahu lah ni seolah-olah mengajar apa tak dia. Wallahu a'lam lah. Kita baca lagi takut ada penerangan lepas ni. Dan dari amalan Hadrat Hasan Basri rahmatullahi alaih dan sabdaan Rasulullah SAW kepada Hadrat Ubadah radhiyallahu diketahui bahawa keadaan ulama dan penceramah adalah lebih sulit dari segi menerima hadiah. Jadi penceramah lagi payah lah. Kita lah ni penceramah tu hak kaya lah. Ada. Jadi ramai selebriti hak ceramah suhu ni kaya orang pakat bui ni lah. Namun demikian Hadrat Hasan Basri rahmatullahi alaih menerima hadiah daripada kawan-kawan yang khas di mana tidak ada kesangsian balasan ceramahnya. Tak ada unsur kes ceramah tu orang beri pitih. Tapi kes dia ni, saya rapat dah. Dia terimalah hadiah ni. Hadrat Ibrahim Taimi rahmatullah alaih, dia biasanya menerima RM1 atau RM2 dari kawan, tapi apabila setengah orang memberikan beratus-ratus rupiah bila tidak menerimanya. Ada juga. Tok guru ni, beri sikit-sikit terima lah. Beri banyak-banyak, dia rasa tak sedap. Dia tak sedap terima. Adalah menjadi tabiat setengah ulama yang baru ini, iaitu apabila seorang pemberi hadiah kepadanya, maka beliau berkata, simpanlah dahulu. Lepas itu berfikirlah dengan mendalam sama ada kesayangan kamu terhadap aku akan bertambah jika aku menerimanya. Jika ia bertambah, beritahulah aku, maka aku akan menerimanya. Jika tidak, aku tidak boleh terima. Jadi takut terima sesuatu hadiah, jadi kau tak saya dah. Saka buruk ke Allah. Jadi tak terima semata-mata mudah gitu. Imam Ghazali rahmatullahi alaih berkata bahawa tandanya ialah si pemberi berduka cita jika ditolak pemberiannya. Tak boleh terimanya maka ia gembira serta merasa itu hutang budi terhadap si penerima tersebut. Maka tu tak apalah kalau dia gembira. Tapi kalau kita tolak, ia jadi sakit hati. Itu tak boleh. Salah kita tolak pemberian orang. Bashar rahmatullahi alaih berkata, aku tidak pernah meminta apa-apa dari sesiapa pun kecuali Hadrat Siri Saqati rahmatullahi alaih. Itu tasawuf juga dia. Tetapi aku meminta daripadanya kerana aku sedia maklum akan keadaan zuhud beliau. Apabila suatu harta benda keluar daripada miliknya, maka sudah pasti ia menjadi asbab keseronakannya. Dan kekekalan suatu dalam miliknya menjadi asbab kegelisahannya. Sebab itulah mengambil daripadanya agar dapat membantu beliau menjadi gembira. Ada orang ni, dia tahu Tok Guru ni jenis dia suka sedekah, dia tak suka harta berada dalam dia banyak-banyak dah. Kalau orang minta sedekah, dia suka pula dia nak beri. Sebab dia suka, dia kosong daripada harta supaya dia tak jadi beban bagi dia lah. Macam-macam lah manusia ni. Salah seorang penduduk Khurasan telah membawa hadiah yang banyak kepada Hadrat Junaid Baghdadi rahmatullah alaih. Maka beliau gembira dan berkata, baiklah aku boleh membahagikannya semua kepada fakir miskin. Jadi orang penduduk Khurasan beri banyaklah kepada Junaid Baghdadi. Dia gembira, tidak berada gembira. Tapi dia kata nak beri fakir miskin lah. Si pemberi tersebut berkata, saya membawa hadiah ini bukanlah untuk tuan memberikannya pada fakir miskin. Dia kata begitu pula. Akan tapi hasrat saya ialah tuan membelanjakannya untuk makanan sendiri. Bila menjawab, apakah aku akan hidup hingga habis ke semua ini? Cakaplah aku makan belakang, dia benda banyak ilmu dia. Sebab pemberi itu banyak kadarnya dan memerlukan tempoh masa yang panjang untuk habiskannya dengan membelanjakan untuk makanan sendiri sahaja. Jadi banyak doa nak makan seorang ni lah. Ahli Khurasan itu berkata, saya bukan berhasrat agar tuan belanjakan ini untuk membeli cuka dan sayur sehingga bertahun-tahun pun tidak akan habis wang ini. Tapi saya ingin tuan beli makanan yang lazat dan mahal. Dia kata gitu pula ke Junaid Baghdadi. Tok Guru ni lah. Hadrat Junaid rahmatullah menerima hadiahnya. Maka ahli Khurasan tersebut berkata, di kota Baghdad ini tiada siapa yang saya terhutang budi kepadanya lebih daripada tuan. Sebab tuan menerima hadiah saya atas permintaan saya. Hadrat Junaid rahmatullah alaih berkata, sebagai jawapan hadiah seorang seperti engkau mestilah diterima. Jadi kesemua perbahasan ini adalah mengenai hadiah dah. Jadi dia nak suruh gembira hati dah. Dia takut Junaid Baghdadi ini terima juga. Oleh Tok Guru Tasawuf dia terima. Takut suruh hati orang yang pemberi dia. Jadi gembira sangat orang yang beri itu dia terima dah. Jenis yang kedua adalah zakat dan sedekah. Jika pemberian itu adalah zakat, maka si penerima mesti memikir-mikir sebelum menerimanya. Sama ada ia berhak untuk terima zakat. Jika berhak, maka bolehlah menerimanya. Kalau orang nak begitu sedekah atau sedekah. Sedekah pun tak boleh juga kalau orang tu kaya. Tiba-tiba orang nak beri sedekah tak boleh lah dah. Tapi kalau miskin tak apa lah. Tapi hadiah tak ada masalah. Tak kira kaya miskin lah. Pada akhir bahagian fasa mengenai zakat, telah dibincangkan perkara ini secara terperinci. Jika pemberian itu bukanlah zakat tetapi sedekah, maka si penerima mesti memikirkan apakah sebab si pemberi memberi kepadanya.
Dah. Jika yang beri kerana keagamaan si penerima, maka si penerima mesti merenung secara mendalam akan keadaan keagamaannya sendiri. Lebah sungguh dia ni tak. Kau buat ledak lebah depan orang dah. Jadi atas kata segar pun nak beri hadiah kita ni, bukan hadiah, sedekah ni. Hadiah ni tak apalah, sedekah ni. Kenapa orang susah lain tak beri, ini bagi nak beri kita dah. Adakah apa-apa dosa yang dilakukannya secara tersembunyi yang sekiranya terdedah kepada si pemberi, maka tidak sekali-kali akan memberi kepadanya, tapi akan membencinya kerana adat tersebut. Kalau dia tahu tak beri kat aku, apa yang nak beri juga kat aku, meski tak tahu ada benda jahat aku buat ada. Gitulah. Dalam keadaan demikian, rupa tidaklah halal bagi si penerima untuk menerimanya. Tak halal, dia kata. Umpamanya adalah seperti seorang memberi kerana anggapannya mengenai si penerima ialah dia seorang alim, tapi sebenarnya dia adalah jahil ataupun menganggap seseorang sebagai sayyid, keturunan Nabi ke apa, Habib lagi apa, tapi dia bukanlah sayyid. Maka tidak dibenarkan sama sekali oleh syariah untuk menerima sedekah itu, tapi menerimanya adalah haram tanpa ragu-ragu sedikit pun. Tapi kalau kita tahulah atas dasar apa dia. Kalau kata atas dasar alim, kita tak alim tak terima. Kalau atas dasar talabul ilmi, kata atas dasar belajar, kita pun memang dalam belajar lagi lah. Maka terimalah dah. Pasal nak mengaji dah. Lain tu dah. Dan jika tujuan si pemberi adalah untuk berbangga-bangga diri, menunjuk-nunjuk kepada orang-orang atau kemasyhuran, buat dalam FB lah apa nak suhu dah. Semaya apa suhu semaya tahajud petunjuk dah, macam-macam dah. Dah. Nak ayat dia ni baik juga dan nama baik, nak suhu nama baik dia, maka pemberinya tidak harus diterima juga. Sebab pemberian dengan tujuan sedemikian adalah suatu maksiat dan menerimanya adalah seolah menolong maksiat. Kalau nampak dia nak nyuhu dah. Memang dia ni cara dia nak suruh ni dengan habis tolong orang, lepas tu ambil gambar ke apa dia. Kita pun kita tahu lah, bukan sangka buruk, tapi kita tahu dah. Ataupun kita tanya dia dah. Baginda Rasulullah SAW telah melarang dari makan jamuan orang yang memberi untuk berbangga-bangga diri dah. Orang nak bangga diri pun tak boleh kita pergi makan dah. Targhib. Begitulah macam-macam setengah orang nak nyuruh dah. Ni pun masalah dah buat backwah di hotel-hotel. Panggilnya bukan orang kapur lah. Dah tak panggil orang kapur di hotel dah. Dia panggil orang kaya dah. Tempat jamuan makan orang kaya ni dah. Sepatutnya jamu makan orang miskin, bukan orang kaya dah. Jamu apa di majlis perkahwinan ke apa, sepatutnya jamu miskin. Dia boleh jamu kaya saja. Dia tak panggil orang miskin, orang kapur dia dah. Sebab orang kapur ni lah lekeh sah lepas tu. Dia ada pecarok gapo dah, nak menyanyi lagu apa dah. Buat di hotel dah. Jadi benda ni tak boleh juga. Kalau boleh nak kata ada tak tahulah, kalau dosa ada tapi nak yang bunyi tak apa berkat, tak boleh dah. Jadi tak majlis makan gitu dah. Meminggirkan orang miskin ni. Hadrat Sufyan Tsauri rahmatullahi alaihi telah memulangkan hadiah-hadiah setengah orang dengan berkata. Jadi Sufyan Tsauri ni ada je pulangkan hadiah orang. Jika aku dapat yakin bahawa si pemberi yang beri hadiah ini tidak akan berbincang untuk berbangga-bangga diri, maka aku akan terimanya. Dia kata gitu dia. Dia setengah orang ni nak beri kotak guru ni nak nyohu dia. Setengah ulama yang warak apabila dibantah kerana memulangkan hadiah-hadiah orang, maka mereka menjawab, kerana kasihan terhadap si pemberi lah aku memulangkan hadiah itu. Sebab mereka berbincang itu dengan orang ramai. Dengan itu pahala mereka akan lenyap. Kenapa harus dibiarkan harta mereka rosak tanpa mereka mendapatkan pahala? Ada juga orang mikir gitu dah. Perkara yang ketiga ialah tujuan orang yang menerima pula. Jika seorang yang berhajat dan harta berkenaan itu bersih daripada keaiban-keaiban yang telah dibincangkan pada nombor 1 dan 2, maka lebih afdal ialah menerimanya. Itu keadaan hasan. Ini keadaan hasan. You kena terima hasan dia dah. Baginda Rasulullah SAW bersabda bahawa jika si penerima seorang yang berhajat, maka pahala baginya kerana menerima sedekah tidak kurang dari si pemberi dia. Jadi tak kurang dah. Sedekah yang akan bertambah pada orang yang beri sedekah ni. Jadi kita terima tu. Memang kita berhajat sungguh, dia tidak haram lah. Terdapat sabdaan baginda juga bahawa sesiapa yang diberi sesuatu tanpa ia meminta-minta atau israf nafsu, maka ia adalah rezeki dari Allah yang dikurniakan kepadanya. Beberapa riwayat mengenai perkara ini sudah berlalu. Ulama beritahu bahawa siapa yang menolak pemberian yang diberi kepadanya tanpa ia meminta-minta, maka kemudian ia tidak akan dapat walaupun ia meminta-minta dia. Jadi kalau dia tak minta-minta, tiba-tiba orang nak beri, kita tolak juga. Sedangkan itu benda berkat dia, bukan minta-minta. Dia tolak orang bui ni, jadi mungkin sakit hati penerima tu dah. Pemberi tu dah. Kita tolak dah. Maka kita terparuk akak darah putih ni, dan kita tak akan dapat seperti mana
orang nak beri itulah dah. Walaupun minta-minta tak boleh sebenarnya. Hadrat Siri Saqati rahmatullah alaih biasa mengirim hadiah kepada Hadrat Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullah alaih. Satu ketika beliau telah memulangkan hadiah. Maka Hadrat Siri rahmatullah alaih berkata, "Wahai Ahmad, bebanan memulangkan hadiah adalah lebih berat dari bebanan menerimanya." Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullah alaih berkata, "Tolong ulangi apa yang tuan kata tadi. Saya memikirnya secara mendalam." Maka Hadrat Siri rahmatullah alaih mengulangi ayat yang sama, bahawa bebanan memulangkan hadiah lebih berat dari bebanan menerimanya. Hadrat Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullah alaih pun berkata, "Saya memulangkan pemberian tuan kerana buat masa ini saya memiliki rezeki yang cukup untuk menjadi hidup selama 1 bulan. Silalah tuan simpan ini diberilah selepas 1 bulan." Dia kata gitu pula. Boleh beri lepas ni. Setengah ulama mengatakan bahawa siapa yang memulangkan pemberian orang sedang dia berhajat pada pemberian itu, maka dia akan tertimpa suatu siksaan, sama ada perasaan tamak akan wujud pada dirinya lepas tu, ataupun dia akan terpaksa menerima benda yang ada kesangsian, sama ada halal atau haram, ataupun suatu musibah yang lain. Jadi tak boleh kita terima hadiah orang, sedekah orang ke apa kalau kita terpaksa. Jika sekiranya dia tidak berhajat pada pemberian itu, maka perlu merenung sama ada dia menjalankan kehidupan ijtimai atau infradi. Jadi kalaulah ia hidup keserangan dan tidak ada perhubungan dengan orang lain, maka orang sedemikian tidak patut menerima dan menyimpan apa yang lebih dari keperluannya. Kerana perbuatan yang demikian hanyalah mengikut kehendak hawa nafsunya dan asbab untuk memerangkapnya dalam satu fitnah. Orang bersedekah kata beri zakat tu walaupun tidak meminta-minta, tak terimalah. Kalau zakat tak boleh lah tak. Kalau sedekah atau hadiah ni pun tak boleh kalau dia bazir lah, sampai tahap bazir ataupun jadi fitnah bagi dia. Jika kerana suatu muslihat ia terpaksa menerimanya, maka haruslah membahagikan kepada orang lain. Kalau dia sampai bazir ke takut khianat, baik bagi ke orang lain lah. Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullah tidak menerima pemberian Hadrat Sidri rahmatullah sebab pada masa itu beliau sendiri tidak memerlukan benda itu, dan juga beliau tidak sanggup menggunakan masa untuk membahagikannya kepada orang lain. Masalah utama dia sibuk mengajar apa, kalau terima hadiah ni nak bagi masa mana pula ke orang lain. Kerana untuk berbuat demikian perlu menghadapi berbagai macam-macam kesulitan lagi, dan lebih selamat adalah menjauhkan diri daripada kesulitan itu yang memberi peluang kepada syaitan untuk memperdayanya. Salah seorang penduduk Mekah menceritakan, "Saya menyimpan banyak dirham untuk membelanjakannya jalan Allah. Satu ketika saya telah mendengar suara seorang warak yang setelah selesai waktu tawaf memegang kain Baitullah lalu berkata dengan suara yang amat rendah, 'Ya Allah, Engkau sedia maklum bahawa aku ini lapar. Aku tidak berpakaian yang cukup. Wahai Zat yang maha melihat segala-galanya, dan tiada siapa yang melihat zat Engkau. Saya telah melihat kepadanya yang memakai 2 helai kain yang sangat buruk dan terkoyak-koyak dan tidak memadai untuk menutupi badannya. Saya berfikir bahawa untuk membelanjakan dirham yang telah saya simpan, maka saya tidak akan dapat orang yang lebih layak daripadanya lagi. Dan saya telah meletakkan kesemuanya di hadapan beliau. Tetapi beliau hanya mengambil 5 dirham saja dan memulangkan yang baki sambil berkata 4 dirham cukup untuk 2 helai kain, dan untuk makan 3 hari 1 dirham. Nilai 1 dirham kira-kira 35 ana lah. Ni ukuran dia lah dulu. Malam yang kedua, saya melihat 2 helai kain baru dipakainya. Beliau melihat saya telah memegang tangan saya dan bertawaf sama. Dalam ketujuh pusingan, saya merasai di bawah tapak kaki saya bergerak emas, perak, intan, berlian, mutiara dan lain-lain, benda yang tidak ternilai. Setelah melihat kesemua itu dengan mata kepala saya, sedangkan orang lain tidak melihatnya. Lepas itu beliau telah berkata kepada saya, Allah Ta'ala telah mengkurniakan saya kesemua ini, tapi saya tidak suka menggunakannya dan saya menyara hidup dengan mengambil daripada tengah orang. Sebab dengan itu mereka beruntung dan Allah Ta'ala turunkan rahmat ke atas mereka. Kesimpulannya, kesemua kisah-kisah ini ialah menerima lebih daripada keperluan menjadi asbab fitnah. Tak boleh terima lebih lah dah. Terkiralah hadiah kau sedekah ke apa yang lebih, yang merupakan ujian dari pihak Allah Ta'ala supaya melihat akan di manakah seorang itu membelanjakannya apa yang ia telah terima. Menerima setakat keperluan sahaja adalah rahmat Allah Ta'ala. Jika seorang itu patut memahami perbezaan antara ujian dan rahmat, Allah Jalla sya'nuhu berfirman, Allah Jalla wa'ala dah berfirman, inna ja'alna ma'al ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Yakni aku telah menjadikan apa yang ada di atas muka bumi ini untuk perhiasan saja, supaya aku menguji dan melihat siapakah lebih baik amalannya dan siapakah tidak berbuat amalan baik, yakni siapakah yang terperangkap dalamnya dan lalai dari Allah, dan siapakah berpaling daripadanya lalu menyibukkan dirinya dengan Allah Jalla wa Ala.
Maka baginda Rasulullah SAW bersabda bahawa manusia tidak ada hak kecuali untuk 3 perkara saja. Satu, makanan sekadar yang memberi kekuatan untuk berdiri atas pinggangnya. Yang kedua, pakaian sekadar yang boleh menutup auratnya. Dan rumah yang hanya cukup untuk melindungi diri. Apa sahaja yang melebihinya akan dihisap. Dari ketiga-tiga perkara ini, jika seorang mengambil setakat keperluannya sahaja, maka ia akan mendapatkan pahala. Dengan lebih daripadanya, jika seorang itu walaupun tidak derhaka pada Allah, namun perlu memberi hisap. Jika derhaka, maka ada juga diazabnya. Jadi kalau apa-apa yang melebihi keperluan, maka mestilah dibelanjakan atas orang yang berhajat. Kesemua ini adalah untuk kehidupan orang yang hidup kesorangan lah. Tak ada tanggungjawab, tak ada anak pinak. Tapi jika seorang itu ada kehidupan bermasyarakat yang punya sifat dermawan dan jemaah orang-orang miskin, dan orang soleh pun ada hubungan dengannya, dan juga dia sendiri ada hajat keperluan, maka orang yang sedemikian tidak mengapa jika menerima lebih daripada hajat keperluannya sendiri. Tetapi setelah menerimanya, ia mesti membelanjakan apa yang melebihi keperluannya dengan segera ke atas orang yang lebih berhajat. Simpan walaupun satu malam dalam milik sendiri boleh menjadi asbab fitnah ni. Mungkin ia akan mula memikirkan tentang benda itu, lalu hati dia mungkin akan enggan membelanjakannya pula. Bahkan orang mendemikian jika bertawakal pada Allah Ta'ala lalu membelanjakannya dengan mengambil hutang pun tidaklah mengapa. Allah Ta'ala Allah Jalla wa'ala akan menguruskan hutangnya. Wallahu a'lam. Ni kita Ihya Ulumuddin. Setakat itu sajalah perbincangan kita. Subhanakallah wa hamdika, subhanakallah wa hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.